Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah. Meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, perjalanan, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Hari ini bersama lagi dengan Pak Haji, TV Pak Haji. Dan Pak Haji masih lagi hari ini berada di pusat latihan PPM Yan Kedah di kaki Gunung Jerai. Masya Allah, kita hari ini sedang duduk di bawah pokok rambai, ya, pokok rambai. Dan di sini kita terkenal dengan ada satu produk kecantikan, iaitu bedak rambai. Ya, bedak rambai ini dibuat daripada kulitnya pun boleh digunakan, tetapi Pak Haji lebih tertarik dengan bedak rambai ini yang dihasilkan daripada kulit buah rambai itu sendiri. Ada yang kenal dengan buah rambai atau pokok rambai ini? Mari kita sama-sama kita lihat. Okey, Pak Haji akan ambil buah rambai di atas pokok ni. Kita lihat ya, macam mana. Ya, kita dapat lihat di sini ada buah rambai. Okay, alhamdulillah. Ini banyak sekali buah rambai kalau kita lihat. Itu. Okey, bagi buangkan sikit untuk kita lihat. Sudah tu. Nanti nampak buah rambai. Dah nampak buah rambai di sini. Dan buah rambai ini boleh digunakan ketika masih muda untuk dibuat sayur, dan dia memang boleh dijadikan obat juga. Ini buah rambai masih belum masak ya. Kalau belum masak agak sikit masam, tapi kalau dah masak insya-Allah rasanya itu adalah manis sekali. Ya, itu di antaranya boleh kita lihat. Ini ada juga dekat kawasan Batang ni, boleh lihat juga. Ya, masa kita kecil-kecil dulu, kita selalu naik pokok ya. Kita dah besar macam ni, dah tua macam ni, kita sudah tak berani naik pokok lagi ya. Jadi inilah di antaranya salah satu daripada apa yang Pak Haji nak tunjukkan. Sebagai kulitnya ini kita ambil, kulitnya ini lalu kita keringkan, kita jadikan serbuk dicampur dengan bedak dingin. Bila kita campurkan dengan bedak dingin, dia akan menjadi penghalus kulit muka. Dan juga dia juga untuk melicinkan dan juga untuk menegangkan. Jadi alhamdulillah, ini adalah sebahagian daripada pengobatan yang ada. Namun begitu, ada satu lagi yang bernama langsat. Sebentar lagi ya, Pak Haji nak tunjukkan pokok langsat. Hampir-hampir juga seperti rambai, tapi langsat ini sangat beracun. Kalau orang itu ada penyakit kencing manis, kalau dia ambil buah langsat, boleh menyebabkan kalau ada luka atau menjadi pecah dan semakin mengeluarkan darah dan sebagainya. Jadi awas, buah rambai boleh dimakan pada pesakit kencing manis, tapi buah langsat tidak boleh diberi kepada pesakit kencing manis. Buah langsat itu ada getah. Kalau kita tengok di sini, dia tidak mempunyai getah seperti langsat ya. Okey, kita tengok di sini. Ini baju bersih
okey, untuk kita lihat. Jika kita ada tanaman-tanaman macam ni ya, kita kena keluarkan, ini dipanggil suluh air ya. Suluh air ini adalah tujuannya untuk ventilation, supaya pengudaraan kepada pokok itu sempurna lah. Macam kita jugalah, kalau kita tidak boleh bernafas ya, pernafasan itu jadi agak kurang sihat. Pohon pun begitu juga, dia tidak boleh banyak sangat suluh air ni. Suluh air yang tumbuh di kawasan batang ya, ini antaranya. Suluh air. Kalau ada pokok di rumah ya, kita kena tengok suluh air itu harus dipotong ya. Dan dia juga menjadi sarang semut ya. Kalau kita tak buang, dia jadi sarang semut di sini. Jadi kalau kita boleh gunakan POC itu lebih bagus sekali ya, pada pokok itu akan disubur insya-Allah. Itu dia yang saya tunjukkan, itu dia buahnya. Musim ni tidak begitu banyak kalau dibandingkan dengan tahun lepas ya, yang buahnya hampir memenuhi semua cabang-cabang ni. Okey. Jadi antaranya ya. Ini lagi kita tunggu masak tunggu masak untuk kita ambil. Dan bukan hanya masak, tetapi kita boleh juga guna kalau mau ambil yang muda ni, boleh dibuat sayur dan sebagainya ya, dibuat masakan ya. Itu di antaranya, masya-Allah ya. Baik, mari kita lihat pula tujuannya. Salah satu daripada pokok rambat ini, dia memberi makanan kepada lebah. Nah, jadi kalau begitu kita dapat lihat di sebelah bawah ni ada peternakan lebah, boleh kita lihat, boleh kita ambilkan. Ini harus berhati-hati juga. Itu di antaranya. Ini nampaknya pokok ini dah diserang oleh bena. Jadi nanti akan bagikan perawatan hanya dengan menggunakan daripada jenis organik ya, perawatan organik. Ini antaranya di situ. Okey, di sini dia punya sarang lebahnya, boleh lihat di sini. Ini yang kita sebut sebagai integrated ya, integrated farming, di mana di bawah pokok rambai kita jadikan sikit teduhan. Kemudian di bawahnya ini ada sarang lebah ya. Lebah ini dipanggil sebagai itama. Tengok dia hitam. Ya, hitam agak situ kita dapat lihat. Dan insya-Allah lebah itama ini antara lebah yang dua jenis yang agak terkenal bagi lebah kelulut ini. Lebah kelulut ni lebah yang tidak ada sengat. Berbeza dengan lebah tualang yang ada sengat. Dan dua jenis yang paling terkenal ialah itama, yang warna hitam macam ini, kita panggil itama. Dan yang satu lagi dipanggil thoracea. Kita dapat mengenal itama dan thoracea itu daripada rupanya dan juga daripada bentuk sarangnya. Mungkin hari ini Pak ditunjuk bentuk sarangnya untuk itama. Itu di antaranya. Dan insya-Allah dijadikan sebagai salah satu daripada integrated farming. Dan kita juga menanam pokok jambu. Misalnya pokok jambu belakang ini, jambu air, jambu manis. Jambu ini juga digunakan khususnya untuk mendatangkan bunga, khususnya untuk makanan daripada lebah. Di samping
ia sendiri akan menjadi salah satu daripada penghasilannya sendiri. Jambu ni. Tengok ada banyak serangga-serangga di sini yang kita terpaksa menggunakan racun-racun herba di mana penggunaannya mesti seminggu sekali. Kalau kita lambat, pokok-pokok ni akan dimakan oleh serangga. Begitu juga harus buangkan ranting-ranting yang halus ini untuk memastikan ventilation, macam Pak cakap, ventilation, dan kita tidak mahu terjadi kelembapan yang menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit lain juga. Ini kita kena buangkan. Itu dia. Tu sedikit ya, supaya lebih mudah ventilation-nya itu. Okay, bagi mereka yang berminat dengan pertanian, jadi boleh belajar sikit tentang pertanian, iaitu pokok itu harus ada pernafasan yang baik. Itu antaranya yang bagi dah buat, kita panggil pruning ya. Bagi yang bawah ni kita potong terus je, tak perlu. Ini namanya pruning ya. Kita lihat bagaimana yang tak sihat tu dibuang ya. Okey, kita lihat lagi. Begitu juga dengan pokok jambu. Di sini ada pokok jambu sedikit, khususnya yang kita tanam dalam pasu ataupun dalam pot ini panggil pot di Indonesia. Bunganya jambu itu juga untuk lebah. Jadi integrated Pak disebutkan sementara kita nak nanti pokok jambu ataupun pokok lebah, maka dia sudah sering memberi kepada kita banyak penghasilan. Jambu lagi yang bagi tanam di sini. Okey, mari kita lihat lagi. Ini lihat, kita lihat pokok jambu ya. Harus ada ini banyak semut ya. Pak Haji lihat banyak semut sekali. Ini sebab kena apa ya? Kerana kita tidak buat pruning. Pruning ni penting. Ya, semutnya banyak sekali, semutnya gatalnya juga. Ya, daunnya bagus sekali, daun besar-besar. Penggunaan POC. Jadi antaranya cara dia pun. Baik. Di bawah pokok ini juga kita boleh menanam jenis yang memerlukan dingin. Misalnya cuba lihat di sini, saya tunjukkan bagaimana kita menanam daripada kunyit hitam. Ya, kunyit hitam. Selalunya orang mengatakan kunyit hitam yang bentuknya ada hitam di tengah itu, bukan ya? Yang hitam di tengah itu sama ada pokok temulawak juga dan temu yang lain. Temu hitam juga hitam ya. Tapi ini tidak. Itu yang kita gunakan ini kunyit hitam yang isinya itu ada hitam. Dan hasilnya alhamdulillah kita telah menghasilkan satu produk yang dinamakan kopi radik kunyit hitam. Ya, yang sangat baik khususnya adalah untuk orang yang ada masalah DM. Kerana dia hitam ya, dia hitam. Hitam itu adalah khusus untuk pengobatan penyakit kencing manis kerana ada krom. Itu di antaranya kita dapat lihat ini sebagainya. Kunyit hitam ini dijual dengan begitu mahal sekali di pasaran. Sebab dikatakan mempunyai fasilitis yang cukup banyak. Pertama, dia jadi juga untuk ubat Viagra untuk orang lelaki dan juga untuk ubat kanser. Dikatakan begitu ya. Jadi alhamdulillah kita masih lagi menjual dengan harga normal, harga biasa. Dan produk yang kita hasilkan dia mempunyai satu
kelainan rasa. Kalau kita ambil dia agak sikit berbeza dengan minuman kopi yang lain, kerana di hujung-hujungnya itu kita akan terasa seperti kunyit ya, seperti kunyit sebagainya. Namun begitu, apa yang Pak Haji lihatkan di sini dijual begitu mahal sekali kunyit ni. Sepokok itu Pak Haji tengok dah ada yang 30, ada yang 50, ada yang 75 harga satu pohon. Dan kita alhamdulillah kita menghadapi maksudnya permintaan di sudut ini memang tinggi sekarang. Mungkin kerana trendnya orang sedang memperkatakan, dan di samping khasiatnya yang sebenarnya. Kajian ini telah dibuat oleh pihak Mardi, oleh berbagai-bagai pihak, dan ini satu yang cukup menarik. Namun begitu, kita juga harus lihat inovasinya. Dibaca di Indonesia, misalnya kita ada temu lawak, boleh kita jadikan juga daripada kopi radik temu lawak. Pak Haji yakin bahawa dia akan mendatangkan hasil yang sangat baik. InsyaAllah itu nanti kita akan buat R&D nya. Kita juga bisa untuk mengeluarkan daripada pokok temulawak ni. Mari lihat tempat penanaman temulawak sedikit yang Pak Haji ada tanam di depan ini untuk kita semua tonton. Lihat penanamannya ini hanya berlaku dalam pasu saja. Okey, ini adalah tempat berehat ya. Berehat, bersantai-santai sambil kita insya-Allah kita baca soalan-soalannya. Dan ketika kita santai-santai ini sebenarnya ni tempat orang menunggu ketika nak mendapatkan rawatan. Sebelum daripada COVID-19 ini kita sudah memberhentikan kerana masalah isu keselamatan ya. Jadi inilah tempatnya bersantai-santai. Apa yang paling penting, pasien itu dia tidak merasakan bahawa dia pergi ke satu tempat gedung ubat. Dia pergi dalam hutan. Bagaimana pengobatannya ada dalam hutan. Bagaimana pengobatannya ada di bawah pohon ini, ada pohon manggis, itu pohon daripada Garcinia dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah apa yang perlu kita berikan ialah semangat. Mereka mempunyai semangat untuk hidup, semangat untuk menjadi sihat semula dengan herba. Dengan semangat itulah mereka menjadi bangkit ya, daripada keresahan penyakit tersebut. Ya, itu yang antaranya. Okey, kita pergi lihat lagi di sini. Di sini ada sedikit Pak Haji menanam ya. Ini sebenarnya daripada hutan. Dah mula mengeluarkan bunga. Kalau kita tengok dah mula mengeluarkan bunga. Ini ada sarang semut, ataupun kita panggilkan juga Nepenthes ya, sarang semut. Ini yang selalu kita tengok, selalunya ada di Irian Jaya, di Papua, sarang semut. Ini Pak Haji cuba untuk letakkan dia di pokok Garcinia ini. Jadi diikatkan di sini. Tengok di sini ada mula mengeluarkan bunga-bunga ni. Bunga-bunga ini selalunya dimakan oleh burung dan dibiarkan akan tumbuh menempel di pohon-pohon sebagainya. Pokok sarang semut ini terbaik. Kalau Pak Haji tahun 1997, sarang semut ni dijadikan sebagai ubat untuk dua jenis ubat. Yang pertama, kita jadikan dia untuk Coccineum plus. Dalam Coccineum plus ini ada pokok sarang semut. Yang kedua, dia digunakan juga untuk ubat leukemia. Di mana Coccineum plus itu, herba-herbanya itu dicampur dengan kulak susu harimau, lalu dijadikan untuk penyakit leukemia. Masya Allah. Dan di dalam penelitian yang Pak dilihat, pokok ini digunakan untuk penyakit kencing manis dan juga untuk penyakit kanser yang Pak lihatlah di dalam penelitian yang selalunya kita lihat di dalam buku-buku ditulis tentang pokok sarang semut ni. Ya, pokok sarang semut ni di pokok hutan. Jadi kita cuba untuk memasukkan dia di sini, kita terpaksa ikat dia, masukkan sabut sedikit lah. Ikat dan kita lihat dia berkembang, dia hidup sebagainya. Itu di antaranya. Jadi harus pohon ini harus dilihat macam kita lihat orang lah. Harus dilihat keperluan airnya apa, makanannya apa. Itu begitu. Kalau tidak dia tak mau hidup. Dia hidup tapi dia tak mau membesar, merana. Itulah antaranya. Baik, mari terus kita ke hadapan sini. Ini pokok yang disebut sebagai pokok naga buana. Naga buana. Pokok naga buana ini daunnya itu
daunnya kita ambil ditumbuk dengan halia ataupun jahir. Ya, ditumbuk jahir ataupun halia, lalu ditempelkan di tempat berlakunya pembengkakan di payudara, di leher. Ambil pohon ini, cuba perhatikan betul-betul, cuba fokuskan betul-betul. Dan kalau kita tengok di bawah daunnya itu ada bunga-bunga dan buah. Masih lagi dikategorikan di dalam Nepenthes, bukan Nepenthes, dikategori dalam Phyllanthus, ya, Phyllanthus niruri, Phyllanthus urinari. Ini juga adalah jenis Phyllanthus, ya, di mana Phyllanthus ini daunnya itu sangat-sangat baguslah kalau ditumbuk dengan halia. Halia itu sikit panas, ini sejuk, bercampur dua tu terbaik untuk mengecutkan, mengempeskan ketumbuhan. Digunakan, Masya Allah, begitu sukses sekali. Dan ini pula adalah som, akar som. Kalau semalam Pak Haji cerita pasal pokok som, ini adalah akar som, macam akar ginseng, tapi ginseng kampung lah, ginseng biasa saja. Dia juga akarnya seperti juga akar som dan sebagainya. Masya Allah, ya, Masya Allah. Itu di antaranya. Ini pula dipanggil tongkat rasul. Ini memang susah kita nak dapatkan juga sekarang. Oh, bukan. Ini bukan tongkat rasul, bukan. Pak Haji tersilap. Itu pokok letup, itu betul. Baik, mari kita lihat sekali lagi pokok temulawak. Ini temulawak. Ini temulawak ni akan kita lihat. Temulawak ini yang Pak Haji ambil daripada Jogja, ya, dan dibawa ke sini, lalu kita menanamnya di dalam pasu. Ada yang tinggi, dan pokok temulawak ni dia perlu pada air juga. Kalau kita tak siram, dia jadi kecut dan sebagainya. Jadi kena siramkan dengan air. Ini antaranya, ya. Ini pokok temulawak. Jadi daripada pokok temulawak itulah yang Pak Haji sebut temulawak adalah minuman yang terbaik, pengobatan yang terbaik di Indonesia untuk masalah liver. Kalau liver kita eloklah, sihatlah tubuh badan kita. Jadi temulawak ni boleh dikembangkan dalam functional food, iaitu minuman kopi. Setelah kita jadikan functional food, masukkan saja temulawak di sini. Masya Allah, dia menghasilkan satu hasil yang unik dan pengobatan yang unik. Mari kita lihat lagi beberapa jenis herba yang ada dalam koleksi Pak Haji. Okey, di sini ada beberapa herba yang mungkin Pak Haji boleh tunjukkan. Didekatkan sikit. Ini adalah pokok tongkat ali merah, ataupun dikenali sebagai pokok pokok tongkat Haji Samad, ya, tongkat Haji Samad. Ini kalau Datuk Pak Haji dulu kita panggil pokok langsik. Pokok langsik ni digunakan buahnya itu diambil, dimakan bagi orang yang ada bisul. Makan satu biji buah saja, dia tidak akan jadi bisul setahun. Jadi pokok langsik ini hari ni orang sebut dia sebagai pokok tongkat ali merah. Tetapi dulu ni nama Thailand yang Pak Haji belajar langsik. Langsik itu adalah nama Thailand. Di antaranya, selalunya kalau kita ambil ni, kita rebus, dia akan jadi stamina. Kita mempunyai energi yang jenis merah ini. Dia baik untuk jantung. Pokok tongkat ali yang baik untuk jantung. Dulu ketika kita keluarkan radikola ni dimasukkan akar ini. Tongkat Haji Samad ataupun pokok langsik ini tujuannya adalah untuk mendapatkan energi. Kita tahu bahawa suku Red Indian yang menemui daripada pokok ini, yang telah menemui tentang minuman Coca-Cola. Coca-Cola itu sebenarnya adalah penemuan daripada ataupun amalan daripada kaum etnik Red Indian, yang mana mereka telah menggunakan, akhirnya amalan itu telah diangkat menjadi satu minuman Coca-Cola. Begitu juga dengan pokok ini, ya, pokok langsik ini dia juga diangkat sebenarnya. Tetapi kita masih lagi belum fokus bagi melahirkan radikola ini, kerana dia menggunakan dia punya bahan-bahan air karbonat, ya, yang itu banyak menggunakan gula dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji lebih berminat untuk lahirkan air can tanpa gula, ya,
Kalau ada gula pun gula yang tidak begitu tinggi, itu di antaranya. Dan juga tanpa bahan awet. Inilah yang dikatakan pokok tongkat ali merah. Dia juga ali merah. Subhanallah, ada yang besar juga, nanti bagi potongkan. Kita tengok di sini. Ini yang kadang ya. Ini batangnya agak sedikit putih ya. Daunnya pun juga kecil-kecil berkilat daunnya itu. Ini Masya Allah, Pak Haji masih ingat lagi ketika Pak Haji masih berusia dalam 10-11 tahun dulu, ketika pulang ke kampung ibu di sebuah kawasan Guar, kawasan bukit ya, maka sering ditunjukkan dengan pokok ini. Jadi ini mengingatkan kita kepada nostalgia lama. Masya Allah ya. Baik, ini dia antaranya. Bagi orang lain mungkin mereka tak nilai ya, tetapi bagi Pak Haji dapat menilai kecantikan akar ni. Akarnya itu pun sudah menampakkan unik ya, sangat-sangat cantik dan keras sekali ya. Itu yang antaranya. Tu nampak cantik sekali ya akarnya. Ini agak besar ni. Besar ni, akarnya ada dua, telah dipotong sebagainya ya. Ya, ini dia. Okey. Di samping ini ada pokok tongkat ali yang besar tu. Pokok tongkat ali yang Pak Haji kata pokok tongkat ali putih tadi yang merah ni, tongkat ali putih. Dia kedudukan dia begini. Dia macam tu. Dia macam tu. Dia akarnya besar, turun ke bawah. Ini Pak Haji ambil dia ketika tahun 1997. Kita tengok walaupun sudah sampai 1997, sudah lebih kurang 22 tahun, tapi masih kuat, masih tahan. Sebab pohonnya adalah pohon yang tua. Ini adalah pokok tongkat ali yang kita ambil, yang digunakan dalam kopi radik sejak pada itu dulu. Ini menjadi bahan sejarah lah, bahan sejarah, dan dia tidak dimakan oleh rakyat, oleh anak-anak sebab usianya yang tua dan sebagainya. Baik, jika kita tahu di dalam kopi radik itu kita juga menggunakan salah satu pokoknya, iaitu kita gunakan di sini pokok mata pelanduk. Cuba kita tengok mata pelanduk membesar ni. Mata pelanduk itu seperti mana pajakah. Nak besar ni mungkin 200 tahun, 300 tahun. Namun begitu, ini dia ukur tahunnya. Sebenarnya ukur tahunnya yang dapat kita lihat, ukur tahunnya. Kita bisa menghitung daripada lingkaran umurnya. Mari kita cuba hitung ya. Ada berapa tahun ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ini Pak Haji cuba menghitung tahunnya ya. Tahunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 70, 80. Ya, kalau kita tengok di sini, kalau kita bilang ikut gelang ni, ya, ini adalah gelang usia ni. Ya, hampir pada, kalau kita bilang sini ya, daripada sini jumlahnya lebih pada 100 tahun. Lebih pada 100 tahun. Tetapi walau apapun, ada ketikanya kita bilang gelang ini juga dia tak berapa nak dapat satu yang tepat. Ya, cuma kita boleh menganggarkan 100 tahun ke atas. Ini adalah apa ni yang pertama, bagi tahun yang pertama. Cuba kita tengok lingkaran yang pertama, ring yang pertama. Ini ring yang kedua, yang warna agak sikit ni. Ini ring yang ketiga. Ring yang ketiga, ini ring yang keempat lah. Ada 4. Biasanya
Nak dapat satu ring ini memakan masa lebih daripada 20 tahun ya. Satu lingkaran, satu bentuk lingkaran. Ini satu lingkaran, dua lingkaran ya. Kita boleh membezakan daripada warnanya. Dan di tengah ni tu sudah boleh membentuk ada setengah dia mempunyai teras. Inilah yang dimasukkan dalam minuman kopi radik. Dan cuba kita membayangkan bagaimana susahnya untuk nak mendapatkan pokok-pokok yang macam ni. Jadi bila ada saja kopi tiruan, ya mereka tak sanggup cari pokok ini. Mereka tidak menggunakan pokok yang sebenar. Mereka menipu di dalam pasaran. Jadi oleh sebab itu maka susah ya nak dapatkan ini. Terpaksa pergi ke hutan, belantara dan sebagainya. Ini pula ada pokok teja lawang. Cuba kita lihat teja lawang. Kita tengok dia pun berat. Ini sangat berat. Dan baunya ada seperti bau sasi. Ini adalah bahagian pohon ya. Dan ini ada sedikit minyak, essential oil, yang guna juga di dalam pokok dalam minuman kopi radik. Dan boleh kita lihat, Masya Allah ya. Ini seperti pokok yang dah lama, yang dah mati, yang kita ambil, dia ada minyak. Sama seperti mencari kayu gaharu juga sama ya. Jadi di mana nak dapat kesemua ni yang unik-unik ni? Di hutan-hutan tebal. Di hutan-hutan tebal itu hanya ada kepada kumpulan-kumpulan pengeluar yang biasa mencarinya. Kalau kita nak cari hari ni, Masya Allah ya, tak jumpa. Mungkin kita lebih-lebih jumpa dengan harimau dulu, belum jumpa kayunya. Masya Allah. Baik, kita lihat lagi di sebelah sini. Mungkin Pak Ji tunjukkan di sini lagi. Ni pokok-pokoknya lagi, Masya Allah. Ini kita tengok daripada ini yang Pak Ji sebutkan sebagai bertam kayu bertam merah. Susah nak dapat juga bertam merah ni. Ada bertam biasa, bertam merah ini. Dibuat apa bertam merah ni? Dia dibuat sebagai kayu, sebagai tongkat saja. Ada bertam putih, ada juga ini. Ini adalah pokok raja kayu ataupun dama minyak. Dama minyak. Di mana dama minyak ini digunakan untuk dalam ramuan minyak bubut ya, MPH. Di mana dia digunakan untuk anti kepada terbakar ya, anti pada terbakar pada kulit dan sebagainya. Subhanallah. Ini juga daripada pokok-pokok ubat lah. Ni kulit kayu yang kita lihat ni, kulit kayu juga sangat besar kulit kayu ni. Boleh kita bayangkan kalau kulit ni sudah besar begini, ini adalah sebahagiannya yang dipotong. Ya, jadi bagi pencinta herba ini adalah sangat berharga. Berjaya kita mengambil kulitnya di hutan belantara, berarti ini satu penghargaan. Sama seperti orang yang mencari emas, berjaya mencari emas. Sama seperti pendaki Gunung Everest yang berasa gembira ketika berada di puncak Everest. Satu kejayaan, cabaran. Jadi begitu juga dengan pencari herba. Jadi rasa gembira bila kita dapat yang besar-besar macam ni, yang aneh-aneh. Apatah lagi kita tengok ni aneh lagi, bentuknya juga aneh, sebagainya. So kita tengok aneh sekali, Masya Allah ya. Jadi itu di antaranya yang menjadi hiburan bagi mereka yang libatkan diri dalam industri herba. Ya, dia bercampur di antara komersial, bersifat komersial, iaitu dalam bentuk industri, dan juga hobi. Hobi itu adalah sebenarnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi insya-Allah maka mereka yang nak melibatkan diri dalam pengobatan ini harus mencintai herba itu terlebih dulu. Harus suka melihat herba, suka merenung herba, dan suka melihat kebesaran Allah yang wujud di dalam herba ini. Jadi insya-Allah mari kita jawab beberapa soalan ya. Ya, insya-Allah Pak Ji akan cuba jawab beberapa soalan daripada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada hari ini. Masya-Allah ya, masya-Allah. Cuba kita tengok soalan yang pertama. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Bu Endang, warehouse daripada Semarang ya. Apa khabar Bu Endang daripada Semarang? Kemarin hari Minggu kaki jengklok, tercekik lalu jatuh. Alhamdulillah masih bisa jalan walaupun sakit. Setelah kaki bengkak lalu malamnya
Saya bawa ke tukang urut, tapi sekarang belum kempes. Sudah saya kasih MPH untuk balur. Mohon solusinya, herba apa yang menyembuhkan kaki saya untuk solat terpaksa duduk, rasa nyeri dan sebagainya. Masya Allah ya. Ini seperti mana yang paling mudah sekali yang Pak Haji sebutkan. Kita tumbukkan saja jahe bersama dengan apa? Jahe itu kita tumbuk bersama dengan gula merah. Jadikan dia bubur lah. Itu nama yang Pak Haji sebutkan. Jangan campur air. Kalau jahe itu dah ada air dah, maka dibalur pada waktu malam. InsyaAllah sembuhlah. Kalau keseliu ataupun terjatuh dan sebagainya, kita gunakan itu saja dan cukup baik untuk jadikan pengobatan ya. Apa tadi pada anak-anak, orang tua-tua, laki-laki, perempuan boleh menggunakan ini insya-Allah. Okey, soalan yang kedua. Assalamualaikum. Semoga Tuan Haji beserta keluarga dan semua kru HPA Allah berikan kesihatan. Terima kasih, terima kasih. Selalu diberkahi kehidupannya. Terima kasih, terima kasih. Tapi soalannya mana? Oh, soalannya tak ada, hanya doa saja. Jadi itu yang antaranya. Masya Allah ya. Ataupun di bawah yang ketiga ni soalannya. Maaf, saya ingin bertanya, ada pasien yang tidak mempunyai keluhan apa-apa, namun maaf, urinnya gelap ketika cek darah. Menurut doktor itu reactive hepatitis. Ada virus hepatitis. Bolehkah pakai gamat atau herba yang lain mungkin lebih baik keadaan pasien sedang mengandung? Pak Haji dah sebutkan masalah hepatitis ini, masalah kita rawat dia melalui tiga. Yang pertama kita gunakan spirulina, yang kedua teh herba, yang ketiga omega 3. Alhamdulillah ya, untuk Indonesia kita sudah nak keluar omega 3. Omega 3 yang Masya Allah yang dibuat daripada ikan tenggiri biru. Nanti boleh dah order kepada kita insya Allah omega 3 ini ya. Jadi Alhamdulillah ya, omega 3 ni sangat baik. Dulu di awal-awal bisnes Pak Haji, omega 3 bukan bentuk soft gel, kita buat dalam bentuk kapsul ya, supaya semua pihak-pihak boleh mengambilkannya. Anak-anak kecil boleh ambil, ibu yang hamil boleh ambil, dia tak jadi bleeding dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah omega 3 yang dihasilkan daripada tenggiri biru, mackerel fish yang dihasilkan di Indonesia itu ya, kita preserve ataupun kita awetkan dia dengan kunyit. Jadi kalau kita buka tu nampak macam kuning-kuning sikit, jangan tanya Pak Haji balik kenapa omega 3 di Indonesia ini kuning-kuning. Jadi itu bahan pengawetnya. Bahan pengawetnya itu apa? Kunyit. Alhamdulillah ya. Boleh dah order 150,000 ya untuk 60 kapsul dengan 50 nilai mata insya-Allah ya. Mudah-mudahan. Baik. Seterusnya, Assalamualaikum. Akak nak ajukan soalan pada Pak Haji. Bolehkah orang yang ada masalah ginjal sakit minum kopi-kopi radik ginjal ini? Nak minum kopi radik boleh, tetapi harus ambil itu herba kita yang baru itu RO+. Ambil dengan Mahlex. Itu di antaranya. Cuma ginjal ni kena ingat satu je. Kadang-kadang kalau kita ambil salah herba, dia jadi gatal. Itu kena ingat. Ada setengah orang bila dia ambil satu herba, dia jadi gatal badan dia. Tak tahu kenapa lah Pak Haji saya ambil ni dia gatal. Kadang-kadang ambil haruan itu pun jadi gatal. Ambil gamat menjadi gatal. Ini kerana masalah dalam tubuh badan seorang itu, dia kekurangan kalsium karbonat, CO3. Jadi oleh sebab tu bila dia ambil itu, dia bereaksi. Jadi dia tidak mau ya, dia tak sembuh sebagainya. Jadi kita perlu ambil CO3 lagi. Di mana nak dapatkan kalsium karbonat ini? Di mana boleh dapat Anti-Rex ya, Anti-Rex insya-Allah. Itu pun kena lihat betul-betul ya. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan, orang yang ada masalah ginjal ni selalunya gatal bila dia ambil sesuatu herba. Jadi kalau dia nak minum kopi radik, bolehkah orang yang ambil dia punya, orang yang dah masuk ginjal ni? Yang pertamanya, bila dia minum kopi radik, dia akan kencing banyak. Bila dia kencing banyak, takut berlaku dehydration. Jadi dehydration, kulit jadi kering. Kering itulah gatal. Kulit kita masih lembab. Macam ini cerita kulit Pak Haji pula lembab. Taklah. Dulu-dulu ni masa muda-muda dulu, sekarang dah tak lembab lagi dah kering jugalah. Jadi Pak Haji nak kena pastikan kulit ni kena sentiasa lembab. Pertama, kita sapu dengan minyak VCO. Kalau tak ada VCO, kita sapu dengan minyak zaitun. Ya, sayangi kulit kita ini. Yang kedua, kalau sudah waktu-waktu begini ya, ambillah radik kolagen
Radik kolagen itu untuk kulit, untuk kelembapan, ya. Kita lihat bagaimana ikan yang ada di dalam laut. Kenapa ikan tak jadi masin? Air laut itu jadi asin. Ikan berenang ke sana sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Sebab apa dia tak asin? Sebab ikan ada kolagen. Kolagen itu melindunginya, kulitnya itu jadi bagus, jadi elok dan sebagainya. Tapi bila ikan itu sudah mati, maka dia jadi masin tak? Masin. Sebab apa? Sebab kolagennya sudah tak dikeluarkan lagi. Jadi kalau kita nak ambil cepat-cepat daripada mana? Sirip ikan tersebut. Masya Allah, ya Masya Allah. Ambil radik kolagen. Sangat-sangat baik untuk kulit dan juga untuk tulang. Masya Allah, ya. Jadi oleh sebab itu orang yang ada masalah ginjal ni boleh atau tidak nak minum kopi radik ni. Boleh, tapi sikit, jangan banyak lah. Ya, Pak Haji nak sebutkan bahawa bukanlah soalnya ada seorang mengatakan, ada orang kata kalau sakit ginjal ataupun orang sakit ginjal kebanyakan minum kopi radik. Salah. Sangat-sangat salah. Pak Haji ni minum kopi radik ya setiap hari, tetapi tak sakit buah pinggang. Ramai lagi mereka yang minum tak sakit pinggang. Orang sakit buah pinggang tu kenapa sebenarnya? Kenapa? Harus bercakap benar, jujur. Ya, kerana aluminium hidroksida. Di mana terdapat aluminium hidroksida itu? Dan painkiller ubat tahan, paracetamol dan sebagainya. Jadi kenapa paracetamol boleh kita gunakan pada setiap hari, tapi kopi radik kita kata tak boleh? Ya, ada orang tanya kita, untuk apa kita nak ambil kopi radik pada setiap hari? Paracetamol untuk orang sakit bolehlah. Ya, ini adalah konsep prevention, pencegahan. Kita ambil kopi radik ni kita lupa apa? Lupa tarikh kapan kita ke hospital, ke rumah sakit. Kapan? Betul tak? Jadi bila kita ambil ni, kita Allah bagikan dia banyak sihat sebagainya. Kalau dulu kena guna asma ni, kita kena guna inhaler. Sekarang sudah boleh tinggal inhaler. Sebab apa? Minum kopi radik saja. Kalau dulu darah rendah, ya, insomnia, payah tidur pada waktu malam, darah rendah, anemia, goyang sebagainya. Tapi sekarang ini sudah stabil. Sebab apa? Minum daripada kopi radik. Kalau dulunya lutut ni digegar-gegar ni, gegar ni dia tak kuat. Tapi sekarang kenapa jadi kuat? Sebab minum kopi radik. Sebab ada kalsium, magnesium, ada fosforus, ada copper. Ada di mana? Ada di dalam tongkat ali Eurycoma longifolia. Itu di antaranya. Baik. Soalan yang keempat. Assalamualaikum. Semoga Tuan Haji Ismail bin Ahmad sihat dan dilindungi Allah selalu. Amin. Terima kasih. Saya Puan Kamariah binti Zain, umur 57, daripada Pulau Pinang. Oh, sama umur ni. Soalan saya, paha sebelah kiri dan kanan terasa lenguh dan sekali sakit pinggang. Saya nak ambil syak, marak, setuju angin, sebirina, ikan gabus. Saya dah ambil mengkudu, minyak zaitun. Bapa minta Tuan Haji bagi pencerahan. Itu ambillah 2 pagi 2 petang, ataupun 2 pagi 2 malam. Apa yang kita ambil tu basicnya 2 pagi 2 malam, ketika perut kosong dan ketika sebelum kita tidur. Itu basicnya. Kalau masih tak terasa, kerana dosis itu masih tak cukup, 2 pagi 2 petang 2 malam. Kalau masih tak terasa, 3 pagi 3 petang 3 malam. Kalau jadi begitu. Tetapi kalaulah keadaannya macam ni, lenguh, sakit pinggang, ya, Pak Haji cadangkan gunakan minyak saraf saja. Bismillah, sapu di tulang belakang itu, sapu dekat pinggang ni, hilanglah lenguh-lenguh tu, insya-Allah. Insya-Allah, ya, guna minyak saraf saja. Kita buat minyak saraf dengan izin Allah. Tak perlu makan, hanya sapu saja. Jadi itu di antaranya. Jadi insya-Allah nanti Pak Haji sedang memproses lagi satu bentuk minyak mandian. Dari orang kata mandi lulur dia gunakan rempah-rempah sebagainya. Tak. Ini mandi minyak. Mandi minyak. Mana pula mandi minyak ni? Kalau dulu siapa belajar silat, seni pencak silat, akhirnya kena mandi minyak. Pak Haji sempatlah dulu-dulu masa kecil-kecil mandi minyak. Mandi minyak ni, Masya Allah. Ini mengingatkan, terima kasih pada Datuk Pak Haji yang dulu-dulunya memang Pak Haji tak berhati. Sebab apa? Dia hantar Pak Haji pergi belajar silat. Dia sendiri Pak Awak pergi ajar silat dengan satu orang guru. Pak Haji belajar. Ingatkah ini gayung kah, gayung petani kah, kontau Jawa kah, ini silat harimau berantai, panglima hitam dan sebagainya. Tapi rupanya silat pulut. Belajar sikitnya lama, 6 tahun lebih belajar, ya, daripada darjah 6 itu sampai keluar universiti, duduk belajar lagi seni silat pulut. Belajar bunga saja, buahnya di mana lagi? Jadi akhirnya Pak Haji tanya ni, kenapa silat di bunga saja, buahnya tidak ada?
Jawapannya inilah namanya silap pulut. Silap bunga, bukan silap buah, silap bunga. Untuk apa kita belajar ni? Dia kata kita belajar ini untuk senaman pernafasan, riyadhah, itu yang Pak Ji ajar riyadhah itu adalah buah-buah silat. Itu adalah daripada langkah-langkah silat. Macam tu rasanya. Top. Kita gitu. Gitu. Ini adalah salah satu daripada pukulan silat. Pop. Pop. Dia begitu dibuat latihan pada setiap pagi. Dia punya macam tu. Jadi kemudian dalam setiap pagi tu kena duduk dalam sungai, tumbuk air. Lepas tu ambil air, letak begitu supaya mata kita tidak terpejam. Kan itu langkah dia. Jadi kita ubah 1, 2, 3, 4. Itu dia sebenarnya gerakannya itu. Tapi apa pun buat sajalah, jangan sampai kaku leher ini pinggang, jangan sampai dari kaku, nanti kita tak kuat. Jadi kalau sakit macam ni, guna minyak saraf. Guna minyak saraf, insya-Allah. Baik. Okey, salam Tuan Haji, ada soalan. Minum air kopi kunyit hitam selepas makan nasi jadi mabuk macam mabuk lok. Betul ni. Kenapa Tuan Haji? Mohon pencerahan. Pak Haji nak bagi tahu ni orang yang ambil dia rasa macam mabuk pening-pening dan juga sebagainya. Ini namanya kunyit hitam. Baru kunyit hitam betul. Kunyit hitam ni dia menghilangkan keracunan di hati. Berartinya kalau kita ambil ni namanya direction of cure. Apa dia makna direction of cure? Dia jadi mabuk, dia jadi macam sebab apa dia jadi macam ni sebagainya. Sebab masalahnya di liver. Masya Allah, kalau orang itu tak pandai buat kopi, tak guna kunyit hitam yang ori, dia takkan timbul gejala ni. Tapi bagus, selepas dia menggunakan ni, 3 hari dia menggunakan, badannya akan fit semula. Akan fit. Masalah liver dia sebelum ini dah mula makin kurang. Ya, jadi itu Masya Allah. Jangan risau, ini adalah DOC, direction of cure. Ya, itu di antaranya. Baik. Soalan yang ke-6. Assalamualaikum Tuan Haji. Nama saya Untung Suratman, Indonesia. Alhamdulillah, apa khabar Pak Untung ya? Dari mana kita? Mohon jawapan dan saran herba apa yang terbaik untuk eksim di kaki yang sudah menahun belum sembuh. Ini eksimnya Masya Allah. Pak Untung Suratman, dengar di sini. Pak Haji bagi petua. Lihat Pak Haji sini. Okey. Pertama sekali Pak Untung pergi cari pisang. Pisang apa? Pisang yang biji banyak. Pisang apa yang biji banyak? Pisang apa di sana? Pisang kelutuk. Takkan pisang kelutuk kot. Pisang yang dibagi makan kepada burung tu, yang bijinya banyak tu lah. Cari itu saja. Banyak di Indonesia. Pak Haji tengok ni, banyak sekali ada dijual. Pun tidak ada harga mahal sangat. Beli yang masak. Ambil kulitnya itu dibuat sapu di apa dia geser-geser ni, dikesak-kesakkan itu dengan kulitnya saja. InsyaAllah buat setiap hari, sembuh dengan izin Allah. Itu sangat-sangat mudah kan kita menggunakan itu. Kalau tidak pun, kalau susah mana nak cari lagi, ya beli sajalah produk Skylab 2. Skylab 2 yang menggunakan di antara kulit manggis tersebut, InsyaAllah. Dan jangan lupa ambil SJ2. SJ2 ini Pak Haji nak sebutkan 2. Namanya 2. Kena ambil sekali 2. Dalam 2. Kalau orang ada penyakit virus, kena ambil 10 kapsul satu hari. Sejam 2. Jadi maksudnya 5 kali pengambilannya sejam. Misal kita ambil pukul 9 pagi. 9 pagi 2 kapsul, 10 2 kapsul, 11 2 kapsul, 1 11 12 2 sampai sejam 2. Jadi dengan itu kita telah melakukan pukulan kepada virus. Virus sejam sekali dipukul, dia akan mati. Tapi kalau kita jarakkan, waktu pagi kita ambil sekali, waktu petang sore ambil sekali, waktu malam nak tidur ambil sekali, kita pukul, kita tinggal, dia bangun lagi, dia bangun semula. Jadi pukulan itu harus terus. Jadi sebab itu kalau kita ambil 2 itu yang pentingnya, kalau 5 kali dah jadi 10, kalau 30 lah, 30 insya-Allah dengan izin Allah ya. Pak Haji sedang menghitung, kalau boleh kita nak keluarkan dengan jumlah yang banyak dan memberikan sedikit keuntungan lah kepada kita semua ya, keuntungan kepada
ahli-ahli juga yang menggunakan. Pak Haji ni tak berapa suka sangat kalau harga itu terlalu mahal, nanti orang susah beli. Jadi SJ2 tu macam mana kita fikirkan nanti ya, belum janji apa-apa, tapi Pak Haji akan fikirkan semula. Okey, baik. Yang ketiga, Assalamualaikum Tuan Haji, kalau sakit macam gambar di bawah ini nak kena bagi herba apa? Oh ya. Ini baru dibagi tahu kawan Basokis HBA. Ini di antaranya ialah masalah kulit, masalah kulit ya. Selalunya masalah kulit kita ini seperti yang Pak Haji sebutkanlah, kulit tu kita kena gunakan SJ2. Kena guna SJ2. Kalau kita tak guna SJ2 maka susah nak rawat untuk kulit. Tapi insya-Allah doakan ya, doakan. Nanti Pak Haji akan buat satu minyak khusus untuk kulit. Sebulan lagi dengan izin Allah. Nanti Pak Haji akan planningkan bagaimana kita nak ekstrak daripada pucuk-pucuk dan daun-daun untuk jadi minyak dan dijadikan untuk kulit. Semua jenis kulit, mudah saja, tak perlu makan-makan. Macam SJ2 kita kena makan. Tapi sekarang ambil SJ2 dulu. Nanti depan ni sapu dah sembuh. Ini sapu sembuh. Masya-Allah. Minyak saja. Tapi Allah akan memberikan satu pembuktian. Tunggu, nanti Pak Haji akan keluarkan. Baik, itu soalan-soalan. Bagi kita masih ada waktu lagi kah? Ada lebih kurang dalam habis dah waktunya. Nanti kita ketemu lagi pada esok hari. Ya, kita nak belajar riadah macam semalam dulu ya. Ikut dulu step-stepnya itu. Nanti esok dia akan tunjuk lagi. Baik. Apa orang bertanya Pak Haji, besok kita ni cadang-cadang nak ke mana ya? Nak ke mana? Jadi insya-Allah mungkin kita ke bukit, mungkin kita ke mana, ke laut dan sebagainya. InsyaAllah Pak Haji cubalah ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.